Okey. Nombor 1, selesaikan persamaan linear yang berikut. Jadi sekarang A, X tolak 10 sama dengan 3. Dia paling senang macam ni. Kita ingat, bila kita pindah tempat, maksudnya dari kanan pergi kiri atau kiri pergi kanan, dia akan terbalik simbol. Apa maksud terbalik simbol? Tolak bila pindah akan jadi tambah. Tambah bila pindah jadi tolak. Okey, tambah dengan tolak. Darab bila pindah jadi bahagi. Bahagi bila pindah jadi darab. Nampak tak? Dia punya beza bila dia pindah tempat. Okay. Jadi sekarang kita tengok ni bila dia pindah tempat. Bila dia kata selesaikan persamaan linear, maksudnya kita nak tahu apa nilai pemboleh ubah. Okay. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, kita nak X pemboleh ubah. Jadi kita tak nak 10 ni, betul? 10 ni, nampak dia negatif tolak 10, betul? Jadi kita nak X, kita tak nak, kita pindahkan belah kanan. Kita tahu negatif bila pindah tempat akan jadi positif. Jadi sini akan jadi X sama dengan 3 kat sini, negatif 10 bila pindah akan jadi positif 10. Nampak? Kita akan dapat 13. Okey, ni cara senang. Ataupun dia sebenarnya macam ni lah. X tolak 10 sama dengan 3. Kita nak X, betul? Bila kita nak X, kita tak nak negatif 10. Macam mana nak hilangkan negatif 10? Kena jadikan negatif 10 jadi kosong. Macam mana nak jadikan kosong? Kita tahu negatif 10 kalau tambah dengan nombor sama akan dapat kosong. Bila sini tambah, sini pun kena tambah. Jadi kita akan dapat sini kosong, sini 13. Nampak? Yang ni cara yang nampak tak cara nak hilangkan, tapi cara mudah dia macam ni. Kita hanya pindahkan yang mana kita tak nak. Kita pindah yang tak nak, dia punya operasi akan terbalik. Macam ni lah, ni bukan simbol, ni operasi. Tolak akan jadi tambah, tambah akan jadi tolak. Darab jadi bahagi, bahagi. B, 4X tolak 1 sama dengan 7. Kita tahu kita nak X, betul? Tapi kita biar dulu 4X ni, kita pindahkan negatif 1. Kita tengok bila pindah negatif akan jadi positif. Bila negatif ni kita pindah pergi belakang, kat sini tinggal 4X je, betul? Sebab dah pindah belakang. Dekat belakang ada 7. Bila negatif 1 ni pindah belakang, negatif 1 akan jadi positif 1. Dia akan jadi 8. Nampak? Jadi sekarang 4X sama dengan 8. Kita kena tahu 4X sama juga dengan 4 darab X. Nampak? Jadi bila kita nak X, ini 4 darab X. Bila darab, nak pindah sebelah kanan akan jadi bahagi. Dia akan jadi 8 bahagi 4. Kita akan dapat 2. Okey. Okey, C, X per 6 tambah 3 sama dengan 5. Sekarang kita nak X, betul? Jadi kita pindah, yang ni susah sebab dengan 6, kita pindah dulu positif 3 ni pergi belakang. Jadi bila dah pindah positif 3, kat sini tinggal X per 6 sama dengan 5 ada sini,
Yang ni positif 3. Bila positif 3 pindah tempat, nampak? Bila pindah tempat, positif jadi negatif. Positif 3 akan jadi negatif 3. Okey. Jadi X per 6 sama dengan 5 tolak 3 dapat 2. Jadi kita nak X, nampak tak? Sini X bahagi 6 sama dengan 2. Bila 6 ni, nampak? X bahagi 6 dapat 2. Bila bahagi nak pindah tempat, dia akan jadi darab. Jadi X sama dengan 2. Sebab dia bahagi 6, bila bahagi pindah kanan, dia akan jadi darab 6. Kita dapat 12. Okey. D X tambah 8 per 2 sama dengan 9. Jadi 2 ni bila pindah sebelah kanan, nampak? Dia per. Bila per, maksudnya bahagi 2. Bila bahagi 2, bahagi pindah tempat, dia akan jadi darab. Dia akan jadi X tambah 8 sama dengan 9 darab 2. Nampak? Bahagi 2 pindah jadi darab 2. X tambah 8 sama dengan 18. Kita nak X positif 8 kena pindah belakang. Kan bila dah pindah, kita tinggal X. Dekat belakang memang ada 18. Positif 8 bila pindah belakang, nampak? Positif pindah jadi negatif. Negatif 8. 18 tolak 8 dapat 10. E 3 X tambah 2 sama dengan 5X. Okey. Jadi sekarang nampak 3 darab yang ni sama dengan yang ni. Jadi yang ni darab yang ni boleh pindah pergi kanan. Kita tengok 3 darab dengan yang ni sama dengan yang ni, betul? Jadi ini ialah darab. Bila dia pindah, dia akan jadi bahagi. Di mana X tambah 2 sama dengan 5X bahagi 3. Jadi X tambah 2 sama dengan 5X per 3. Sekarang bila nak kira X, dia kena X dekat satu kawasan. Kita tengok 5 per 3 lagi besar dari X. Kita senang pindah X pergi belah kanan. Kita tahu bila pindah positif, dia akan jadi negatif. Dia akan jadi sini 2 sama dengan 5 per 3X. 5X per 3 sama dengan 5 per 3X tolak X. Sama juga, nampak? Bila sama dengan, kita boleh je terbalikkan 5 per 3X tolak X sama dengan 3 per 3. Kenapa buat 3 per 3? Sebab nak samakan penyebut, baru boleh tolak sama dengan 2. 5 per 3 tolak 3 per 3 dapat 2 per 3X sama dengan 2. Nampak tak? Kita nak X saja. Sekarang 2 per 3 darab X sama dengan 2. Bila kita nak X, kita kena bahagi 2 per 3. Jadi 2 bahagi 2 per 3. Sama dengan 2. Bila bahagi pecahan, sama dengan darab terbalik. Sama dengan 3. Okey. F 2 per 3X tolak 4 sama dengan X tambah 1. Macam biasa, kita kena kumpul X setempat. Tengok. Kalau tengok, dia senang kalau pemboleh ubah ni kita jadikan positif. Itulah. Okey, sekarang X dengan 2 per 3. X ni lagi besar daripada 2 per 3. Sebab kita tahu 2 per 3 tak sampai 1X. Okey, jadi yang ni kita pindah pergi belah kanan. Okey. Sekarang bila kita dah pindah kanan, kita tahu X ni akan masuk sini. Tapi dekat kanan ada 1. 1 ni pula kita pindah sini. Jadi kita kumpul setempat, pemboleh ubah dengan pemboleh ubah dekat sebelah kanan nanti. Yang bukan dengan bukan. Okey, sekarang kita dekat sebelah kiri ni ada negatif 4. Sini positif 1 akan masuk sini. Bila positif 1
pindah akan jadi negatif 1. Nampak terbalik. Sama dengan sini ada X. Bila 2/3X pindah masuk belah kanan, sini positif betul? Positif. Bila pindah, dia akan jadi negatif 2/3X. Jadi, nampak tak? Bila sama dengan, kita boleh je terbalikkan terus. Okay, X tolak 2/3. X sama dengan 3/3X tolak 2/3X sama dengan negatif 4 tolak 1 dapat negatif 5. 3/3 tolak 2/3 dapat 1/3X sama dengan negatif 5. Nampak? Kita bahagi 3 kan? Bila kita nak X je, 3 ni akan pindah belah kanan, dia akan jadi darab. Nampak? Bila bahagi, pindah tempat jadi darab. X sama dengan negatif 5 darab 3 dapat negatif 15.